Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah izin serta kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dapat sama-sama pada malam ni kita bertemu bagi kita meneruskan pengajian kitab kita menggunakan kitab Muhimmah fi Ilmil Hadis. Kita sampai pada muka surat yang keberapa, Ustaz dah tanda tak? Baik, tak silap saya dalam kitab saya ni dia sampai kepada satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang baik sembahyangnya dan baik kepada ayalnya, yakni tanggungan dia, yakni banyak isteri dan juga anaknya, dan sedikit daripada hartanya, dan tiada mengumpat ia akan Islam, nescaya adalah ia sertaku di dalam syurga seperti dua jari tangan ini, dan mengisyaratkan ia dengan telunjuk dan juga jari tengah. Baik, hadis ni riwayat daripada Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dia masuk pada hari ini tentang persoalan yang disebutkan sebagai tanggungan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan kepada diri kita selaku umat manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita bahawasanya barang siapa yang baik daripada juzuk semayang, sebab perkara pemula yang akan ditanya adalah daripada juzuk semayang. Semayang ni dia sabit dengan perkara ibadah yang pertama yang akan ditanya. Walaupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada kita 4 pertanyaan yang bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana 4 persoalan ini kalau kata kita tak boleh jawab, maka tak akan berganjak tapak kaki kita sampailah kita boleh jawab depan Allah Subhanahu wa taala. Antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Pada hari kiamat nanti manusia ni dia tak dapat nak menggerakkan tapak kaki dia. Yang kata anak-anak Adam ni seluruhnya tak akan dapat menggerakkan tapak kaki dia depan Allah Subhanahu wa taala. Hatta yus'ala an arba', sampai dia dapat jawab 4 persoalan utama daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama disebutkan sebagai wa yus'ala an umrihi fima afnahu. Umur kita selama ni kita bawa pi ke mana?
Maka dalam satu pendapat dikatakan bahawasanya antara dalam juzuk umur itu akan ditanyakan tentang bab semayang kita ni. Allahu Akbar. Hari ini kalau kata kita tengok tuan-tuan, berapa banyak daripada juzuk kehidupan kita yang kita betul komit diri kita dengan agama. Tak usah kata tuan-tuan, saya pun sama juga, sama. Yang betul daripada kehidupan kita ni, kita bahagi dia cukup untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kira. Kita banyak tidur daripada kita ni abdi diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu bila sebut kata abdi diri ni, maksud dia apa? Dia melaksanakan segala titah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia bagi tahu kepada kita dalam hadis ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, benda yang pertama yang bakal ditanya oleh Allah kepada kamu, wa yus'ala an umrihi fima afna. Umur kamu tu kamu bawa pi ke mana? Sabit dengan umur ni sajalah, kata Allah Subhanahu wa taala, akan ada manusia yang dia ni menyesal sungguh-sungguh depan Allah. Dia menyesal itu sebab apa? Sebab yang pertamanya dia bangun di hadapan Allah dalam keadaan bekal tidak ada. Sebab itulah apabila kita tengok mutaakhir pada hari ini ni tuan-tuan, umur kita kalau kata kita betul bagi kepada Islam, kita akan jadi orang yang hadir kepada Allah dalam keadaan hati yang sejahtera. Hari kiamat nanti, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yaumala yunfa'un malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak ada manfaat harta benda pun. Hang ada aset berapa banyak pun tak dapat nak menampung, tak dapat nak menolong hang sekiranya waktu hang hidup atas dunia. Tak ada satu pun yang hang buat pada jalan agama. Kalau kata anak tu sampai berapa dozen sekalipun, Allah Ta'ala tetap tak pandang. Sebab anak itu tidak mendatangkan manfaat kepada kamu. Sebab itulah Nabi SAW bagi tahu awal-awal dah. Perkara yang hampa jangan lalai dengan Allah ni adalah yang pertamanya tentang umur kita. Kita jadi baby, waktu kita keluar mai daripada rahim ibu kita tu tuan-tuan, berapa jam kita tidur? 22 jam budak-budak yang keluar mai. Dia keluar saja daripada rahim ibu dia, maka dia akan tidur selama berapa jam? 22 jam. 2 jam saja yang dia bangkit, habuan dia nak pangsai. Tuan-tuan tahu pangsai apa dah? Dia nak merah berak. Kemudiannya 2 jam tu juga dia nak minum susu. 2 jam tu juga perut nak kembung. Dalam tempoh 2 jam tu saja, lagi 22 jam dia tidur. Bukan kata dia, kita dulu pun lagu tu juga. Waktu bila ni? Waktu mata tak boleh nak nampak. Pada waktu tu banyak kita habiskan waktu dengan tidur. Allazi ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Allah Ta'ala bagi yang pertama as-sam'a, pendengaran dulu. Waktu tu mata tak nampak. Telinga saja yang duk dengar pada waktu tu. Kita bangun tidur pun tak lama. Kita bangun sat saja. 22 jam itu dia akan meningkat sesuai dengan umur. Dia meningkat kepada 20 jam. Lepas daripada 20 jam dia meningkat lagi jadi 18. Sampailah kepada kita pada hari ini tidur kadang-kadang 5 ke 6 jam. Tu pun kadang-kadang tak cukup lagi. Kadang-kadang kita tidur 2 ataupun 3 jam saja. Tak cukup pun 8 jam yang doktor suruh tu. Tapi kalau kata hari ni kita ambil purata, kita tidur 8 jam sudah mula daripada satu hari kita hidup atas dunia. 8 jam dengan 24 jam yang Allah Ta'ala bagi is equal to 1/3. 1/3 daripada kehidupan kita, kita habiskan dengan tidur ya tuan-tuan. Senonoh ke kita ni tuan-tuan? Allahu Akbar. Tak senonoh. 1/3 tidur. Hak kalau kata amalan kita nak bawa balik jumpa dengan Allah ni, apa yang hak senonoh sungguh-sungguh? Tak ada.
1/3 tidur saja. Katalah takdir Allah Ta'ala matikan kita umur berapa? 60 tahun. Adakah kita akan hidup selama 60 tahun tu kita buat ibadat sepanjang masa? Tak. 60 dengan 1/3 jatuh 20 tahun kita lena. Allahu Akbar. 20 tahun lena tuan-tuan. Bukan buat apa pun. Tu lena yang pakai formal punya benda. Pakai selimut, yang pakai bantai, yang pakai tilam, yang pakai macam-macam kita pakai habis. Tu tak kira lagi lena dalam kuliah maghrib. Kan? Tak kira lagi lena dalam khutbah Jumaat. Kalau kira pi pula yang tu 30 tahun lena saja. Tinggallah 30 tahun. Lagu ni senonoh ke tuan-tuan kita ni? Sebab tu waktu semayang kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga warid daripada hadis yang sahih. Hadis diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah. Kemudiannya dikatakan oleh Az-Zahabi dalam kitab Mizanul I'tidal, dia kata hukum hadis ini adalah sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tanya kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nabi saja nak ambil tengok pemikiran depa tu. Nabi kata kepada mereka, kalau katalah takdir Allah Ta'ala bagi dekat kamu ni, kamu jadi kaya, apa yang kamu akan buat dengan kekayaan kamu? Maka seorang sahabat menjawab, nama dia Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni kehidupan dia waktu muda lagi, dia peruntukkan untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kata apa? Waktu tu Nabi kata, kalaulah kata kamu ni manusia, Allah Ta'ala takdir kepada kamu ni kamu jadi kaya, adakah kamu sebenar-benarnya jadi manusia ini, kamu akan peruntukkan diri kamu untuk abdi diri kepada Allah, ataupun kamu akan jadi lebih teruk? Apa yang kamu akan buat dengan kekayaan itu? Maka jawab seorang pemuda ini, dia kata, sudah pasti aku akan lebih menghargai kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku juga bukan setakat tu saja, aku juga akan meletakkan diri aku betul pada jalan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa dia? Tak ada masa untuk aku nak main dah. Aku memang letakkan diri aku ni pada jalan agama sebab aku dah jadi kaya. Aku nak bagi harta aku tadi pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata apa? Dah. Kalau hampa dapat kekayaan ni, hampa nanti tertunggin dalam harta ni. Lah ni pasal apa yang hampa dok condemn orang? Orang nu ada duit tak mau nak bagi sedekah, orang ni ada duit tak mau nak bedak sikit. Pasal apa kata lagu tu? Pasal hampa ni tak kaya lagi. Kalau takdir Allah Ta'ala uji sikit hampa tu dengan campakkan sedikit harta kepada kamu, boleh jadi sekarang ni kamu tak sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bagi gambaran sampai lagu tu. Sebab yang kata nafsu manusia ni tuan-tuan, Allahu Rabbi. Siapa pun lagu tu, lagi kaya, lagi mau kaya. Lagi kaya, lagi mau kaya. Dia tak pernah cukup. Sebab itulah Allah Ta'ala bagi kepada kita ni hidup atas dunia ni. Allah Ta'ala bagi main menatang. Allah Ta'ala kata, وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى. Dalam ayat ni Allah Ta'ala bersumpah dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى. Allah Ta'ala kata perangai hampa ni manusia, kalau kata hampa nak tahu perangai hampa ni, demi zat aku bersumpah dengan zat aku, kata Allah, yang telah menciptakan jantan dan betina. Pasal apa Allah Ta'ala sandarkan kepada jantan dan betina, tidak kepada ar-rijalu wan nisa, kepada lelaki dan perempuan. Allah Ta'ala kata, وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى. Pasal apa jadi lagu ni? Nak habaq kepada kita bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan perangai yang ada pada diri kita ni memang ada pada sekalian binatang di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita tengok menatang, modok kena ambil iktibar. Ada manusia kelaku dia macam mana kelaku lalat. Lalat ni tuan-tuan buh benda wangi, tobat lahum dia tak ada urung Tapi kalau kata bubuh satu benda busuk saja pun sikit, bukan banyak, sikit, dia nanti pergi hurung dandan. Yang kata lalat ni, dia tak pernah hurung benda elok, dia akan hurung benda yang busuk, benda yang jijik dan benda yang kotor. Yang ni yang kata perangai manusia ni ada tak tuan-tuan? Ada. Mai semayang ni, rambut ni sama hitam, tapi hak mai semayang bukan hak ada di sini, di Afrika ni. Kan? Rambut ni kira cerita dia sama hitam, berdiri dalam saf tu sama, tapi kita tak tahu niat dia mai tu buat apa. Ada yang dia mai mata dia macam mata lalat hingga cari salah orang. Ustaz ni janji kata nak mai pukul 7.30. Tengok-tengok 7.45 baru sampai. Ni apa cerita ni? Dia kutuk ustaz pula. Saya bukan saja mai lambat tuan-tuan, ni jalan duk ada tahun depan ni jam nak mampu. Hari ni dah lah jam, habis pada tu main-main nak kitab pula tak ada. Allah, dia jadi lagu suku bidu-bidu punya cerita ni. Dia tak boleh kalut, jadi kalut lagu tu lah jadi. Kan? Dia mai cari salah. Ni depa pasal ekor ni, duit depa dapat mana? Sehari hang duk tolak hak RM1 tu. Berapa duit hang ambil? Kira 50 orang hak mai mengaji pun sudah, baru duk ada RM50. Ekor ni satu, hampa tahu kan satu horsepower ni duk kena bayar berapa sebulan-sebulan. Dia tolong jadi apa nama ni? Accountant pula dalam surau ni. Bawa mulut sana sini. Hampa ingat tak tahu kan depa duk pergi cari duit tu tang mana? Ni. Sat lagi arak, sat lagi judi. Dia cerita macam-macam. Walaupun benda tu benda tak sahih, benda tu benda tak betul. Dia mai masjid, mai dak mai tapi cari salah orang. Aku rasa aku mai masjid ni dah 2 kali dah, tapi pintu jamban dah duk berlubang tu, duk berlubang situ. Dia tak cari satu benda baik pun yang orang buat. Kot lah dulu dia mai tak ada aircon lah, ni ada aircon, kot dia nak kata bagus. Tak ada pasal. Dia kata apa? Alah yang ni semua ni buat lagu tu ya. Apa dia nak cerita apa ni? Betul dia ni. Ada tak kelaku lagu ni tuan-tuan? Ada dalam masyarakat ni. Lagu mana ustaz yang main mengajak malam ni okey ya? Dia buat lagu tu. Kita kata pasal apa? Mai daripada mula kalau kata hampa dengar dia mai hingga kata ke orang ni. Sampai tak menyawa lagu dia tu bagus sangat. Esok mai pula ustaz nombor 2 pula, lagu mana ustaz ni pula? Semalam tu dia pelan sangat. Sampai dia mengajak tu kita pun tak tahu apa dia kata. Lagu tu tak usah panggil lah. Hak mula tadi pun jangan panggil, hak nombor 2 pun jangan panggil. Tu nak panggil siapa? Panggil dia mengajak. Nombor 1 cengeng sangat. Nombor 2 dah slow sangat pula. Nombor 3 panggil dia. Kan? Dia ada jenis lagu tu tuan-tuan. Perangai tu perangai apa? Mata lalat. Hingga tak pernah cari baik orang, kira cari salah orang semata-mata. Yang kedua, ada perangai dia macam binatang lain, antaranya kucing. Kucing ni tuan-tuan, depan kita bagus sungguh. Ikan hak kita goreng tu, dia duk tengok dia lalu buat slow motion lagu tu. Kan? Dia tak kacau ikan tu. Kita kalih pergi belakang sikit dia, 4 ekor termenung kita habis dah. Bini duk riau tepi celah tangga, nak makan apa ni? Tak ada ikan apa dah nak makan pun. Melainkan makan hak ikan kucing tu pula. Kan? Kucing tu pun dia beli ikan kat dia, whiskis tu. Kan? Bini dia ambil goreng buih dengan babuang. Kata tak apalah makan pilah hak kucing pun kita boleh makan. Ikan serupa lah. Melantak pergi kahang lah. Kan? Ada tak kawan jenis lagu tu tuan-tuan? Depan kita ni dia urut, tengah belakang kita punya bagus. Dia pi belakang kita, dia katok dengan selipar sampai tak mangkit kita ni. Depan kita dia puji kita, hang jaga surau ni cukup punya bagus apa semua jaga apa-apa. Dia pergi cerita pula tang lain. Apa nak tahu dah dia tu perangai dia apa dulu. Dia tu betul dia ni. GRO punya ketua dulu ni. Kan? Kawan tu jadi ketua Biro Muslimah dah lah. Kan? Hampa tahukah dia duk main mengaji jadi ustazah, duk main mengaji Quran tu. Dulu tu GRO besar Penang tu. Dia buat cerita lagu tu pula. Ada saja. Sebab tu nak jadi imam ni tuan-tuan, kalau boleh pindah. Nabi kata apa? Kalau kata nak jadi bagus sungguh, nak baik sungguh, hijrah pergi ke tempat lain. Hijrah tu pula jangan hijrah dalam kawasan kita ni.
Kita duduk di sini dulu. Memang kira kaki jahat punya di mana? Sungai Nibung. Sungai Nibung kecil. Kita pindah pergi duduk di mana? Pergi jadi imam Masjid Julutong. Saat lagi tahu kita punya celakain orang tiselak bagi. Kan? Ada orang kelaku lagu tu. Sebab tu kalau kata betul nak jadi tu imam, kalau kata dulu duduk di Sungai Nibung kecil, pindah pergi duduk di Johor sana. Pindah pergi jadi tu imam pun orang tak tahu siapa kita betul dia. Kan? Kadang-kadang naik-naik atas mimbar ni hak kawan balik-balik raya tu bukan tentu. Dia duk mai buat 3 suku dia. Aku rasa lagu nak kenal Tok Lebay ni. Oi, dia ni lah mencuri ayam mengaku dulu. Ayam Pak Imam dulu ni. Bini Tok Imam pun dia mengendap tu ketumbik tak hilang tu pasal tu lah. Kawan tu dah berubah dah jadi imam dah. Dah baca khutbah ibadallah. Cengeng nak mampui. Tiba-tiba dia turun-turun. Den. Khutbah raya. Den, apa dah hang ni yang dulu anduk mengendap bini Tok Imam? Kawan tu pucat muka-muka dengan duk bos dengan serban, bos dengan ridak apa semua, tiba-tiba main duk main sebut pi apa nama, duk pi mengendap bini Tok Imam, pucat kasih muka-muka. Dia tu kata, "Maaf ya siapa dia?" "Alah hang ni duk buat macam tak kenal aku pula, aku tahulah hang tu siapa." Jangan lugu tu. Kalau kata kawan tu dah jadi imam tuan-tuan, tuan-tuan kena hormat pasal dia ketua tuan-tuan. Dia tu bapa ayam dulu ke, bapa negro dulu ke, tak kira lah apa pun, mesti kena hormat. Pasal dia dah jadi bagus dah. Kan? Manusia ni tuan-tuan, dia mudah berubah. Sebab itulah yang kita duk minta tu dalam suratul Fatihah. Kita duk kata apa dia? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ni ya Allah ni, yang kata kami ni ya Allah, jalan yang lurus. Tuan-tuan tahu satu budak Islam kita lah, cerita ni lama dah, cerita tahun 2010 ke 2008 saya tak ingat dah. Satu budak Islam sekolah menengah agama Izzuddin. Sekolah Izzuddin ni kalau kata di Ipoh, taraf dia macam Al-Irsyad ataupun Al-Masyur lelaki ataupun Al-Masyur perempuan. Dia sekolah yang hebat, boarding school. Dia ni budak sekolah agama, dia mengaji bahasa Arab apa semua mengaji, tapi yang kata dia boleh pergi jadi hancur ni sebab dia pergi masuk agama Kristian, jadi padri. Lah ni tak tahu jadi apa. Padri di sebelah Sarawak, di sebelah Sabah, saya tak pasti negeri mana, tapi belah Sabah Sarawak tu lah. Dia bagi tahu dalam ucapan dia tu, dia hurai ihdinas siratal mustaqim ni, dia kata depa doa ikut Muhammad tu sedangkan dia tu pun tak betul. Kita dengar-dengar pucat muka-muka. Dia kata Muhammad tu pun tak betul hak depa ikut tu. Pasal apa dia kata lagu tu? Dia kata pasal Muhammad tu pun duk minta kepada Tuhan dia, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ni ya Allah jalan yang lurus. Dia kata kalau kata ketua pun duk melelong tahun depan tu, tambah hak duduk di belakang ni lagi gelong. Sebab tu Ibnu Kathir dia bagi tahu dalam tafsir dia, dia kata pasal apa yang kita duk minta ihdinas siratal mustaqim ni, pasal apa tuan-tuan? Pasal kita tak mau termasuk dalam golongan yang tergelincir daripada landasan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dia. Pasal kita hak duk main masjid ni, kita boleh katakan sampai akhir hidup kita, kita nanti akhir di tingkap semayang, kita tak tahu. Kita yang duk main masjid, kita yang duk main surau ni tuan-tuan, kita boleh katakan aku mesti mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh cakap sombong lagu tu. Sebab Allah Subhanahu wa taala ni dia boleh bolak-balikkan hati kita. Sebab tu kena merendah diri, minta kepada Allah selalu supaya sabatkan diri kita pada jalan agama. Kita tak mau kita bangkit di sisi Allah Subhanahu wa taala duk qiyau lagu mana apa? Satu hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita akan ada kumpulan yang mereka ini menyesal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala pun sebut dah dalam surah Yasin yang kita duk baca. Wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'athana mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun.
Allah Ta'ala sebut dengan jelas dalam ayat ni. Allah Ta'ala kata apa? Wa nufikha fis-sur, apabila ditiupkan sangkakala. Fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Semuanya pakak-pakak bergegah bangun tu nak pi ke mana tu? Nak pi menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak menuju kepada Allah tadi ni dalam keadaan apa ni? Dalam keadaan gusar, dalam keadaan takut. Sebab kita akan dihimpunkan di akhirat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan 3 perkara. Yang pertama, dalam keadaan hufatan, dalam keadaan tidak berkasut. Yang kedua, dalam keadaan uratan, dalam keadaan aurat kita terdedah. Yang ketiga, dalam keadaan ghurlan kama khuliqu. Dan dia tidak berkhatan bagi lelaki yang mereka itu akan kembali seperti mana kama khuliqu, waktu mula-mula mereka dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang bangkit pada hari ini, mereka akan kata apa? Ya wailana, celakalah kami, man ba'athana, siapa-siapa yang telah membangkitkan kami, mim marqadina, daripada tempat tidur kami ni. Mereka bangkit pada hari itu duk riuh, lebih pada apa lagi? Siapa yang bagi bangkit kami ni? Kami duk tidur elok-elok, pasal apa bagi bangkit? Mereka tanya tu, persoalan tu tanya kepada siapa? Tanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami duk tidur elok-elok, mimmarqadina, daripada tempat tidur kami itu. Maka Allah Ta'ala kata apa? Hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Maka bila sebut kata benda ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Allah Ta'ala kata benda ni lah yang aku duk janji kepada hampa dulu. Yang aku hantar kepada hampa ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang nak bagikan satu guideline kepada hampa. Aku dah hantar mai dah dia ni. Tapi hampa kata dia tu pemuhung, hampa kata dia tu kahin, tukang tilik, hampa kata dia tu majnun, orang gila. Sedangkan bukan hampa tak tahu dia ni, hampa tahu dia. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kamu kenal Muhammad ni. Kalau kata hampa tak kenal, tak apa, bukan aku hantar mai malaikat mai kepada hampa, aku hantar mai manusia biasa. Yang aku lantik dia menjadi rasul, yang hampa kenal dia daripada waktu dia beranak sampai dia dah jadi orang pada hari ini. Macam hampa kenal anak-anak hampa sendiri. Bahkan lebih daripada tu lagi. Tapi hampa tolak kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia jenis apa hampa ni? Sebab itulah pada hari ini persoalan yang pertama yang akan ditanya adalah persoalan umur. Dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril. Hadis ni daripada Jabir juga. Jabir kata apa? Satu hari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril. Jibril alaihi salam ada mai jumpa dengan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia kata kepada aku, apa yang Jibril kata? Ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Kamu hiduplah macam mana cara sekalipun. Hang nak taat ke, hang tak mau taat ke, buatlah lagu mana pun. Sebab apa? Fa innaka mayyitun. Lepas daripada kamu hidup, kamu akan mati. Nak habaq hadis ni kepada kita ni apa dia? Yang pertama, apabila kamu nak hidup ni, kita boleh hidup lagu mana pun. Tentu ada tengok berita yang keluar di manakah, di Johor ke, di Melaka ke, sepasang pasangan kekasih yang bertembung dengan trailer tu. Yang depa ni suka mencabar orang, depa suka buat olok-olok. Depa ni pasangan yang sering kali melakukan maksiat. Akhirnya apa dia? Satu malam tu depa kata apa? Bila kata orang bagi tahu sudahlah bertaubat, depa kata apa? La lagu ni kami nak pergi jumpa dengan Tuhan. Tengok siapa lagi kuat. Takdir Allah Taala
Cerita ni riuh dalam FB, dalam Twitter dan seumpamanya. Depa kena gilih sampai akhirnya jabatan polis, bahagian forensik semua ni kena sodok, kena mai sodok daging tu, bubuh lagu mana sodok simen, nak abang kata tak ada rupa manusia dah. Dan tukang bagi mandi mayat pun dia kata kami bagi mandi mayat depa ni dalam penapis, nak abang kata daging tu jadi macam daging kisang. Allahu akbar. Tu baru dunia. Awak manusia ni dia suka juah sangat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia suka biadab sangat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan bagi dekat kita ni apa Tuhan tak bagi? Semua Tuhan bagi. Kita cuba nilai balik hari ni nikmat sihat yang kita dapat. Allahu akbar, tak ternilai. Kita boleh celik biji mata, telinga kita boleh dengar, lidah kita boleh bercakap, tangan kita boleh bergerak, kaki kita boleh berjalan. Lidah ni dapat rasa, bukan takat bercakap, dapat rasa lagi. Apalagi yang Tuhan bagi dekat kita ni, yang kita berasa benda tu tak cukup, sampai Allah Ta'ala kata fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang aku bagi dekat hampa ni, apa lagi hal tak cukup sampai hampa tak mau nak tunduk dan patuh kepada aku ni? Tuan-tuan cuba kita renung balik bulan puasa baru ni tuan-tuan. Allahu akbar. Umat Islam ni dijijak oleh bangsa lain, oleh agama lain. Apa hak mereka tak buat kepada Islam? Kita renung, buka biji mata. Yang pertamanya, waktu satu pasangan kekasih ke pasangan suami isteri, yang mereka makan sup tulang rusuk babi bak putih tu. Mereka tangkap gambar, mereka letakkan wording kecil di atas tu, mereka tulis apa tuan-tuan? Mereka tulis selamat berbuka puasa. Lepas daripada tu, selang beberapa hari, keluar mai pula satu perempuan yang dia nak educate masyarakat supaya cinta kepada haiwan. Dia beraya dengan 3 ekor anjing. Nak habak kata tu. Tu saya kata, awak dia pergi raya dengan anjing, menatang lain belambak duk ada singa. Awak tak mau bela. Kan? Singa tu bukan haiwan ke? Haiwan. Rimau ke? Ambil usul dengan hang 3. Takut mereka faham, buat kenuri doa selamat kot lagi. Dia pilih anjing. Anjing ni saya tak pernah hina kepada anjing. Tapi kita kena ingat, bila sebut kata anjing ni tuan-tuan, dia kita kena pandang satu benda tu. Ulama fiqh kata apa? Benda tu adalah haram daripada juzuk daging dia, daripada juzuk tulang dia, daripada darah dia dan sekalian keturunan dia. Keturunan yang fiqh kata ni maksud dia apa dia? Kalau kata dia ni pirogol kambing, keluar anak tu pun, yang tu keturunan daripada ada benih anjing tadi ni. Dia yang kata keturunan. Sebab tu, tapi kalau kata kita nak banding balik manusia yang dia pegang anjing ataupun babi dengan dia pegang manusia yang bukan mahram, mana lebih berdosa? Dia pegang orang tu lagi berdosa daripada dia pegang babi. Lebih baik dia pegang babi, dia jumpa babi tepi jalan, lori babi tu golek depan ni. Kan jatuh babi tu duduk dalam parit. Kita tak boleh halau babi tu. Syuh. Babi tu pun gelek. Kan jenis babi kulit merah ni, jenis orang duk makan tu, dia tak cengih babi tu. Kan? Bini kita pun main kata, "Lah bang, comelnya." Dia pun pegang-pegang, dia peluk buah atas ni. Bawa balik pergi rumah. Bawa balik pergi rumah pula, kan? Dia pegang babi tu. Salah ke tak? Tak salah. Dia boleh, kalau kata salah satu tu basah ataupun kering, baru dia kena sertu. Bukan samak tu buang kulit lendir. Kan kulit binatang yang kita baru lepas sembelih, dia ada lendir yang kita nak kena buang, guna tawah, guna kapak. Yang tu dikatakan sama. Sertu ni istilah fiqh guna kepada untuk buang najis mughallazah tadi ni, untuk menyucikan diri kita daripada tanggungan najis yang mughallazah. Maka diletakkan 6 ayat mutlak, 1 ayat tanah. Itu dikatakan sertu. Kalau kata
anjing dengan kita tadi dua-dua kering, tak perlu sertu. Ini sepakat ulama fiqh dalam membahaskan soal ni. Sebab saya nak bagi tahu, pegang orang lagi haram daripada pegang babi. Babi kalau kata kita pegang dia kok mana pun, kalau kata dia tu basah kita kering, kita boleh hapuskan dosa kita tadi dengan apa? Dengan sertu. Tapi kita pegang orang, kita pegang yang bukan mahram kita, nak hapus dengan apa? Boleh sertu? Tak boleh. Manusia ni kita pegang kerin sama kerin pun haram, basah sama basah lagi haram. Yang kata manusia ni. Sebab tu kita kena nilai balik aspek dalam diri kita ni. Sejauh mana Islam yang selama ni kita kata, aku ni wa ana minal muslimin. Kita duk kata dalam doa iftitah kita tu. Kita duk kata wa ma ana minal musyrikin. Dan kita persaksi kata apa? Wa ana minal muslimin. Aku ni daripada golongan yang muslim. Kita baru sambut merdeka, 56 tahun merdeka ni tuan-tuan. Bulan 8 baru ni. Tapi bila sebut kata sambut merdeka tu tuan-tuan, kita merdeka ni daripada sudut apa? Islam manusia kita kenal tak secara keseluruhan. Sampai ke hari ini, kalau kata nak laksanakan hukum Allah ni, alasan yang akan diberi masyarakat di Malaysia tak pernah lagi faham Islam. Tak cukup lagi faham Islam. Sebab apa? Sebab kamu tak pernah bagi faham kepada masyarakat tentang Islam. Kita ada tak tuan-tuan buat benda ni bagi faham kepada masyarakat tentang Islam? Tak ada. Waktu saya ceramah di Brunei 2 tahun lepas, waktu perdana dia panggil prime time. Waktu tu 8, antara 8 ke pukul 9. Waktu orang yang paling ramai depan televisyen. Apa yang mereka buat? Mereka tak letak berita lagi. Mereka letak kuliah secara live. Kuliah agama ni. Allahu Akbar. Kamu suka, kamu tak suka, kena tengok. Dia nak didik masyarakat dia supaya memahami Islam. Tak kira kamu Islam ke, kamu kafir ke, kamu suka tak suka, kamu kena faham cara hidup Islam. Sebab Islam itu al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam ni agama yang tinggi. Tidak ada agama yang lebih tinggi daripada Islam. Tapi hari ni di Malaysia benda ni tak wujud. Ada tak rancangan-rancangan agama? Ada. Pukul berapa? Tanyalah ustaz. 7 pagi sekali, 12 tengah malam sekali. 7 pagi orang duk kalut nak pergi kerja, nak pergi sekolah. 12 tengah malam semua duk merluh tidur. Siapa nak tengok rancangan tu? Abang mai. Satu nisbah 1000 gamak dia duk tengok gambar tu. Maknanya tidak berkesan kepada masyarakat. Kita duk kata kita nak lahirkan negara Islam, kita ni negara Islam, nak lahirkan generasi ulul albab. Di mana kedudukan Islam? Kita tengok anak-anak kita tuan-tuan mengaji di sekolah darjah 1 sampai darjah 6. Pendidikan Islam duduk di mana? Dia nak ambil periksa UPSR. Mata pelajaran yang diambil itu apa dia? Bahasa Melayu pemahaman, bahasa Melayu penulisan, bahasa Inggeris, sains dan matematik 5. Di mana pendidikan Islam? Sejauh mana keberkesanan pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam kepada anak-anak kita? Masuk dalam peperiksaan awam SPM, syarat wajib lulus mata pelajaran dalam SPM adalah bahasa Inggeris dan juga sejarah. Di mana pendidikan Islam? Lagu tu masyarakat nak faham Islam tu bagaimana? Sedangkan titik berat pun tak bab Islam ni. Lah ni keluar pula dasar pelan pendidikan yang terbaru 2013 sampai 2025. Kita nak tengoklah kesan yang terkini itu apa. Sebab di Malaysia ni kebanyakannya apa yang dia buat, dia suka buat bidan terjun. Antaranya apa dia? Pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Kena mak ayah yang duduk di belah sini, Bukit Jamboi, tak apalah. Kan?
jenis ayak punya bahasa Inggeris. Kalau kata cakap ni bahasa Inggeris ya. Kena nu pi duduk belah matang Tok Berin Penaga. Pi duduk belah balik pulau nu Sungai Korok apa semua nak. Dia tak tahu bahasa Inggeris sangat. Kan? Hi, bye bye, thank you, yes or no. Yang tu tak tahu pun. Dia bercakap orang putih tu dalam satu sentence, dalam satu perkataan, dalam satu ayat apa semua ni dia akan berapa? So tu saja 40 kali. Tuan-tuan tak tengok orang Melayu kalau kata buat ulasan dalam televisyen nak cakap orang putih tapi so dia tu 40 kali tu ada. Tidak pun dia tidak ulang suppose. Suppose tu saja 15 kali untuk satu perkataan, untuk satu ayat. Nak abang kata apa? Tak guna pun benda ni. Sejauh mana keberkesanan benda tu kepada anak-anak Islam kita ni. Sebab hari ni kawan saya bagi tahu di Malaysia yang berdaftar dengan Jabatan Pendaftaran Negara, anak luar nikah saja ada berapa orang tuan-tuan? Seramai 80 orang setiap hari. Setiap hari yang berdaftar dengan Jabatan Pendaftaran Negara, ada 80 orang. 10 hari 800, sebulan 2,400. Allahu Akbar. Saya tanya majoriti anak-anak siapa? 75% zuriat Islam. Hari ini lingkup umat Islam, tuan-tuan, ni yang kita duk bicara bab umur ni. Saya pergi ceramah di penjara, majoriti dia anak-anak Melayu agama Islam. Saya pergi di pusat serenti, majoriti anak-anak Melayu agama Islam. Cina, Hindu buat duit. Ni bukan cerita resis ke apa, bukan. Sekali tuan-tuan kata mai ada bapak resis, bukan. Saya bukan politician. Tapi nak habaq kata apa, jadi lagu tu. Kita tengok malam Valentine's Day sudah. Yang berimpun dekat Queens Bay, yang berimpun dekat Seagate apa semua ni, anak-anak siapa? Anak-anak orang Melayu agama Islam. Kapiak dia tak berimpun lagu tu. Maka saat lagi akan ada anak-anak orang kapiak yang main jual bunga. Dia beli modal dia katalah RM5 sekuntum, dia jual balik dekat kita malam tu duk ada berapa? RM25. Dia dah untung di situ duk ada berapa? RM20 untuk satu malam. Siapa beli bunga tu? Semua orang Islam. Macam kes dadah. Mula-mula diperdayanya anak-anak Melayu agama Islam ni semua dia bagi peri. Dia tengok mana hak kutu-kutu rayau, semua dia bagi peri. Rasa dulu. 3 kali rasa, kawan mula ketagih. Nak beli tak ada duit, dia mula merompak, dia mula mencuri, dia mula kelak, dia mula samun, dia mula bunuh mak dia sendiri. Anak siapa? Anak Melayu agama Islam. Ini semua ni tuan-tuan, agenda ni apa nama, daripada sudut luar yang akan menjajah pemikiran umat Islam teruk. Sebab umat Islam pada hari ini hidup dia tidak base, dia tidak ada Al-Quran. Hari ini umat muda kita ni kita bawa ke mana? Adakah kita pandu dengan Al-Quran ataupun tidak? Sebab tu saya kata kita kena nilai semula corak yang kita hidup pada hari ini ni. Yang kita kata kita ni Islam. Lepas daripada tu ada pula kes yang terbaru. Satu apa nama ni, orang kita dekat nak raya baru ni. Depa tangkap gamak botol arak, gamak minuman arak apa semua, selamat hari raya maaf zahir dan batin. Yang terakhir satu surau di Sedili Johor yang digunakan sebagai tempat untuk semayang bagi agama Buddha. Pasal apa boleh jadi lagu ni semua tuan-tuan? Satu dia, pasal kita tidak ada kekuatan dalam diri. Kekuatan kita terletak kepada asas akidah. Hari ini umat Islam berpecah atas dasar akidah, tu masalah. Ideologi lain tolong letak pi sebelah sat, perbetui akidah tu dulu. Akidah ni saja berapa banyak dah pada hari ini. Macam-macam akidah tu ada. Yang Nabi SAW bagi tahu kepada kita, wasataftariqu ummati ala 73 al-firqah, akan berpecah belah umat aku ni akhir zaman nanti, kata Nabi SAW, kepada 73, akan berpecah kepada 73 puak, kulluhum finnar illa wahidah.
Semua dalam neraka belaka melainkan satu golongan yang berpaksikan kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, lain daripada tu tak pakai. Hang mailah Syiah ke, hang mailah Murji'ah ke, hang mailah Qadariyah ke, Jabariyah, apapun tak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baru ni ada orang tanya dengan saya, apa hukum makan sembelihan arkam? Arkam ni pun sejurus dulu dia kata sesat juga. Pasal apa? Pasal dia angkat Abu Ya tu lebih sangat. Yang kata pengasas depa tu depa angkat sampai kategori Imam Mahdi. Maka akidah yang macam ni juga akidah yang samar-samar. Maka jumhur ulama sepakat hukum makan sembelihan arkam, kalau kata akidah mereka masih sama, maka tetap hukumnya adalah makruh makan sembelihan arkam. Hari ini arkam ni duduk di mana tuan-tuan? Atas semua nama Global Ikhwan tu boleh kata depa belaka. Di Perda pun ada. Di belah saya tu belah Tasik Gelugong. Kalau kata dekat dengan saya di Bertam Perdana tu, dekat dengan situ nama dia Tasik Gelugong, ada. Yang tu tak apa jugalah makruh. Yang ni hak kata haram terus ni. Yang kata depa ni akidah depa ni memang lain daripada asas yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awak kita tak mau nak ikut Nabi. Pasal apa? Nabi bawa tu mai tak sempurna lagi ke benda yang Nabi bawa ni? Awak lekeh sangat ke Nabi Muhammad ni? Esok takut kita ni dibicarakan depan Allah. Kita nak pergi jawab apa ni? Umur hang tidur ya. 20 tahun lena ya. Sebab tu benda ni tuan-tuan kita kena bercakap waktu bila? Waktu duduk atas mimbar. Saya kata kepada imam-imam baru ni, tuan-tuan yang jadi imam, tuan-tuan kena kreatif dalam bab khutbah. Jangan terlampau ikut sangat teks. Lagu tu saya kata kepada Jakim pun, sebab depa yang handle the whole ni satu Malaysia ni, depa yang handle Jabatan Agama Islam negeri-negeri. Yang buat teks khutbah bagi setiap negeri antaranya unit dakwah bagi setiap Jabatan Agama Islam negeri-negeri. Maka kadang-kadang tajuk khutbah tak kena. Bukan semua tempat dalam negeri Pulau Pinang ni ada padi. Kadang-kadang tajuk tu tak kena, orang tak mau dengar. Tempit pilah lagu nak terlucut speaker-speaker pun orang tak mau dengar. Marilah bersama-sama kita mengeluarkan zakat padi bagi memberkati tanaman kita dalam mengejar keredaan Allah Subhanahu wa taala. Hak duk di bawah lena belakang. Pasal apa? Pasal padi. Mana ada padi? Kalau baca belah Penaga, baca belah balik pulau sana, ku ada padi sikit, tak apa. Ni pergi baca tengah pekan bayar lepas, padi apa nak ada tu? Selong padi tak jumpa pun. Mampu pergi ke Ang lah, nak baca lah seorang-seorang, kami tak mau dengar Buat tajuk tu pula selaras seluruh negeri. Bukan semua tempat ada padi. Pi baca bab isu PPRT di Matang Bogor. Matang Bogor tu tempat orang kaya, tanah berlambak di situ. Semua masing-masing ada tanah lot belakang. Kawan nak dengar ke cerita perumahan rakyat termiskin? Dia tak nak mau dengar Dia kata rumah aku pun besar pada sangkak burung tu. Kan? Sebab tu yang nak baca ni pun kena tengoklah. Lagu saya kata lah, hak nak baca ni pun. Hak nak baca tu pun dia ada dua. Satu pelepah nyok, satu pelepah pisang. Yang mana faham-faham, tak faham sudah. Tahu pelepah nyok tu apa dia? Pelepah nyok, kalau kata tua, tuan-tuan tengok dia nanti lurus sendiri. Pelepah pisang jangan harap. Pelepah pisang dia tua, dia tunggu tentu hantar runtun aku turun, tobat lahum aku tak turun lah. Sampai mata naik labuh nak baca pun tak apa nak nampak dah. Tu yang naik baca khutbah juga tu. Kan? Naik baca khutbah satu masjid tu sampai tak tengok apa dah. Hang tengok dulu keliling hang tu apa dia. Kawan baca pada hari yang terang benderang ini, nak lagu syair dengan doa. Di luar macam mana hujan nak ribut, dia boleh kata terang. Tak mana? Ini pun tak ada bacanya. Tengoklah dulu hak yang nak baca tu pun. Yang tu yang saya kata tu. Baru ni kumpulan ustaz-ustaz. Mereka ada satu temu duga. Lulusan Azhar, Jordan apa semua. Tapi mereka jarang baca kitab kuning lama ni. Saya masa tu saya tunjuk kat mereka kitab Aqidatun Najinah yang tak baca.
Negeri Kedah. Habis daripada tu, seorang tu tahu dia baca, tuan-tuan. Maka adapun berengeng yang pertama itu, kita kata berengeng, aku duk mengajak lama, aku baca kitab aku ni lama, tak pernah aku jumpa berengeng ni apa dia. Saya mengajak kitab Aqidatun Najin, semua saya mengajak. Misbahul Munir tu pun kitab bahasa lama, Matlaqul Badrin bahasa lama. Kitab Muhimmah ni pun ikutnya bahasa lama juga, tapi saya ambil hak Rumi ni kira bahasa dia baru sikit lah. Kawan sebut-sebut, mula-mula saya duduk lagu tu dah sambil mata duk ngantuk lagu tu lah kan. Cikgu suka main bola, hari-hari cikgu main bola kan, duk lagu tu lah, kita pun duk lena lagu tu duk dengar. Tapi dia main sebut tang berengeng itu, kita dengar berengeng ni apa dia. Aku tak pernah mengajak kataan berengeng ni. Kita minta mesej kitab tu, yang mana satu yang tak baca berengeng tak tahu. Bukan berengeng, barang yang dia pergi baca berengeng. Sebab ejaan lama dia baro nga, ya tu dia sambung dengan nga tu. Kalau kata kita la tak boleh sambung dekat kaedah dia tulisan silap. Kalau kata lagu tu, kita la ni baro nga, ada alif sebelum dia tu. Kan? Yang tu kita asingkan dah, ya dengan nga tu asing dah. Kita tak bos sekali. Yang ni dia gabung nga tu dengan yang. Berengeng lah kawan tu, tak salah ke dia lah. Maka sebab tu yang kata kita ni tuan-tuan, walaupun kita ni tak kira lah apa pun, sebelum main mengaji, kena tahu juga hak saya nak mengajak hari ni, nak mengajak apa. Kena tahu juga. Sama juga macam apa nama, hak pelepah pisang tadi ni. Naik baca khutbah sampai tak tengok apa dah. Kawan pun baca lah jawi lama ni. Maka dengan itu, haramlah makan daging babi dan haram juga makan batang keladi. Semua pakat-pakat heran. Batang keladi kami duk buat asam pedas ni. Pasal apa pula haram ni? Tak pernah dengar pun. Mai dia seorang batang keladi. Bukan batang keladi, binatang kaldai. Kak Lam Dahlia, dia baca keladi. Ini pun tak ada bacanya. Kan? Allahu Akbar. Tuan-tuan, sakit jiwa kadang-kadang. Bacalah dulu sebelum naik. Sebab tu saya kata, imam-imam yang nak naik baca khutbah pada hari Jumaat, kena kemah. Dan dia pun dalam kitab fiqh kata apa, disunatkan masuk ikut pintu lain, jangan masuk ikut pintu orang ramai ni. Lah ni masjid-masjid baru banyak dah depa buat pintu imam. Dalam bilik imam tu pun pengerusi-pengerusi masjid yang duk ada, kena fikir dalam bilik imam bukan pi bos speaker ni. Kadang-kadang dalam bilik imam serombong bila tahun punya dah luruh tak pasang-pasang, pi bos dalam tu. Habis pada tu tabung duk klepek lagu tu, bos dalam bilik imam. Nak buat apa ke dia yang tu? Bilik imam ni kenapa? Kena ada satunya. Satu, dia katakan tempat semayang. Yang kedua, Quran. Yang ketiganya, tempat ambil uduk. Kena buh dalam bilik imam. Supaya apa? Dia batal atas mimbar tu, dia boleh turun ambil semayang dan dia boleh sambung balik khutbah. Sebab dia masih lagi mualat. Dia masih lagi berturutan dengan Jumaat tadi tu. Kalau kata nak turun pergi ambil di bawah sana, buang masa. Sebab tu kena kemah. Imam dia masuk dalam bilik dia tu, dia kena pakai kemah. Imam sebab tu kena hari Jumaat, dia kena pakai pakaian yang lain daripada orang. Bukanlah kata saat gitu imam dia pakai baju kelawak pula, bukan. Kan saat mai hari Jumaat pakai baju kelawak dengan kita duk tengok pada jauh bunga lagi 2 kuntum ni. Serban tu cantik dah bunga ni. Sebelah matahari, sebelah bunga ros. Allahu Akbar, kita kata tak sihat dah tuan ni. Pasal dia mai kuliah, dia dengar yang ni. Kawan pun balik buat satu perubahan drastik. Kan, buat perubahan pula tak kena dengan gaya tu. Allahu Akbar. Nah, sebab tu hari Jumaat kena pakai pakaian kemah-kemah. Buh ridak sikit ke, buh serban bagi kemah-kemah. Hari lain dah orang duk tengok kita lagu tu. Ya. Ni kadang-kadang naik atas mimbar, butang pun tak ada. Kan? Pasal penampilan tu penting. Lagu saya kata lah tuan-tuan, kalau kata tuan-tuan mai tengok ustaz pun sudahlah. Tuan-tuan mesti nak tengok ustaz tu kemah. Kan? Pasal Nabi ni memang kemah. Kalau kata cop ni orang pakai tang tepi, dia pakai tang tengah. Sihat dah ustaz tu tuan-tuan? Tak sihat? Sihat dah? Tak sihat. Dia masuk daripada jauh pun kita tengok dia duduk pakai tu pelik dah. Cop ni duduk tang depan. Kita kata yang ni kan penceramah malam ni. Kan? Dia cop ni duduk tang depan ni. Yang ni kita
Pengerusi kata, main kita dengar ceramah ustaz ni. Tak apalah, aku nak pergi tang ustaz lain lah. Kan? Malam tu kira ustaz yang seorang, selalunya dekat dia ada 2 orang. Saya malam tu kira penuh. Pasal apa? Pasal hak ustaz pakai cop ni, mereka tak mau. Kan? Pasal pelik sangat, mana ada orang pakai cop ni di depan. Kan? Kecuali kalau kata Bangla, lain cerita. Bangla ni dia pakai apa pun kita faham dah. Dia tu Bangla ni kata Melayu ni. Kan? Nak abang kata kita penampilan tu mesti kena kemas. Hari Jumaat kena buat yang terbaik. Pakaian kita tu biar menjadi contoh kepada orang lain. Sebab Nabi ni bila sebut kata hari Jumaat, bila kata orang dia naik atas mimbar, semua bagi tumpuan kepada dia. Dengar apa yang Nabi kata. Bahkan khutbah Nabi tu orang ulang sampai jumpa Jumaat yang akan datang pula. Sebab tu khutbah Nabi dia tak panjang. Dan Nabi larang orang baca khutbah panjang-panjang. Sebab Nabi apa? Nabi kata apa? Kurang akal orang yang baca khutbah panjang-panjang tu. Yang tu juga hadis sahih, riwayat daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Nak abang kata apa? Khutbah ni tak boleh panjang-panjang. Waktu tu bukan waktu orang nak mendengar dengan baik. Sedia poin dalam 3, sebut 3 tu sudah. Sat lagi terus baca doa muslimin dan muslimat, semayang. Siapa pun tak gaduh nak gelisah. Sebab tu kita kena faham. Jadi orang agama ni mesti kena tahu situasi dan keadaan semasa tu kita. Sebab tu apabila disebutkan kepada kita yang kita ni jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benda ni kita kena nilai, benda ni kita kena tengok, benda ni juga kita kena hitung. Nah, sebab tu apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi dah contoh kepada kita, kita ikut saja Nabi. Tu umur kita tu jangan kita lalaikan dengan urusan dunia. Sebab dunia ni akan pergi tinggalkan kita. Nah, sebab tu apabila kita sebut tentang persoalan dunia ni tuan-tuan, kita tak dapat lari dengan akhirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, soalan yang akan ditanya, wa yus'ala an ilmihi fi ma amila fi. Ilmu yang kamu dapat tu ada tak kamu salurkan kepada orang? Ilmu yang kamu dapat tu ada tak kamu salurkan kepada orang ataupun kamu dapat simpan seorang-seorang? Ilmu ni kita kena berkongsi baru dia jadi kita lebih faham. Contoh tuan-tuan, baru ni ada satu kes depa tanya dengan saya dalam radio Kedah tak silap saya kot waktu saya buat soal jawab. Satu laki-laki Arab dia semayang pakai seluar pendek dalam satu masjid, riuh dalam FB benda ni. Dia semayang pakai seluar pendek dalam satu masjid. Maka satu hamba Allah tu tanya, "Ustaz, apa hukum?" Sebab saya tengok di FB depa komen macam-macam. Ustaz ni komen, ada ustaz yang kata haram. Dengar elok-elok. Kita kena faham di Malaysia memang kita mengguna pakai fiqh mazhab Imam Syafi'i. Tetapi dunia memakai 4 mazhab. Ada yang pakai Hambali, ada yang pakai Hanafi, ada yang pakai Syafi'i, dan ada yang pakai Maliki. Maka bila sebut kata 4 mazhab ni, masing-masing ada hujah dia masing-masing. Sebab tu kadang-kadang kita lalu kok belah Batu Feringgi, Arab ni berlambak, bini tu tutup macam-macam dah. Tutup aurat ni tak kira dah, dengan muka pun nampak 2 biji mata saja. Nak habaq kata punya bagus tu. Tapi mai tang laki pakai seluar pendek boh dengan singlet dia. Kan? Dia boh seluar pendek dengan singlet. Kita kata Allahu Akbar, lagu ni punya orang pun ada. Tapi pasal dalam mazhab dia tak salah benda tu. Sekali lagi dia masuk, dia semayang lagu tu ya. Kita nak kata apa ke dia? Dia main dengan Islam ke? Dah. Sebab kena ingat, ni orang yang mengaji kena faham benda ni. Dalam Islam tak pernah disebutkan aurat lelaki itu daripada mana sampai ke mana. Kalau kata ada, tuan-tuan buat main kat saya. Tak ada pun. Tak pernah dibahaskan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala tak pernah pun bagi tahu aurat orang lelaki daripada sekian sampai sekian yang wajib ditutup. Tidak ada. Melainkan yang ada, Allah Ta'ala kata, aku sediakan kepada kamu juzuk pakaian. Dalam surah Al-A'raf, Allah Ta'ala kata, gunakan pakaian itu untuk tutup aurat kamu. Tapi aurat itu apa? Daripada mana sampai ke mana?
Aurat perempuan ya dibahaskan dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur. Tapi lelaki tak dibahaskan, sebab tu ulama terpaksa berijtihad berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila sebut kata macam tu, keempat-empat mazhab ni, Maliki, Hambali, Hanafi dan Syafi'i ni sepakat kata apa? Aurat lelaki adalah cuma kemaluan hadapan dan kemaluan belakang, qubul dan dubur. Ini yang sepakat. Maksudnya tak ada khilaf. Start nak jadi khilaf ni bila waktu nak tetap pusat sampai ke lutut itu aurat ataupun tidak. Yang tu yang tak sama pendapat tu. Sebab depa rujuk kepada dua hadis. Imam Asy-Syafi'i dan Hanafi merujuk kepada hadis daripada Jarhad Al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Hadis ni riwayat siapa? Riwayat Abu Daud, riwayat Imam Tirmizi dan juga Imam Malik. Kata Al-Zahabi, hadis ini cuma bertaraf hasan. Berbanding dengan hadis yang kedua adalah bertaraf sahih. Tetapi hadis yang pertama dia lebih kepada ihtiyat. Ihtiyat ni maksud dia apa dia? Berhati-hati. Baik, apa dia kata dalam hadis ni? Jarhad ni kata waktu dia duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, paha dia terbuka pada waktu tu. Dia duduk dalam satu halaqah dengan Nabi apa semua ni, tiba-tiba paha dia terselak. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Bukankah paha itu merupakan aurat?" Maka terus dia tutup. Maka bila sebut kata Nabi tanya persoalan tu, ulama dalam mazhab Syafi'i istimbat kata bahawasanya paha termasuk dalam juzuk aurat. Maka sebab tu dalam mazhab Imam Syafi'i, pusat itu sampai ke lutut adalah kawasan yang haram ditunjuk kepada khalayak. Sebab benda tu benda aurat, haram tunjuk. Walaupun sesama lelaki yang tidak timbul syahwat. Kadang-kadang ada orang dia kata, "Allah ustaz, pakai seluar dalam, dia pakai seluar dalam, saya pakai seluar." Tak ada rasa apa-apa ustaz. Tak boleh. Sebab hukumnya tetap adalah haram. Nah, sebab tak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sebut dalam hadis Jarhad ni. Satu. Hanafi pula kata pusat tu tak masuk. Yang masuk ni bawah daripada juzuk pusat sampai ke lutut dalam mazhab Hanafi, tak boleh juga tunjuk. Makna paha tak boleh tunjuk dalam mazhab Hanafi. Kemudiannya Maliki dan Hambali, dia pegang hadis daripada siapa? Dia pegang hadis daripada Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik ni siapa dia? Khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Nabi hijrah ke bumi Madinah. Satu riwayat kata Ummu Anah dia ada 10 tahun, satu riwayat kata 13 tahun qila waqal. Dia hidup dengan Nabi di bumi Madinah, menjadi khadam Nabi selama 10 tahun dengan Nabi. Waktu berlaku peperangan Khaybar, dia ada dengan Nabi pada tahun 629 Masihi. Dia kata waktu tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku nampak paha dia tapi Nabi tak tutup pun paha Nabi pada waktu tu. Bila sebut kata Nabi tak tutup paha Nabi, maknanya paha tak termasuk dalam juzuk aurat. Maka itu pegangan hadis daripada mazhab Maliki dan Hambali. Maka dibahaskan dalam mazhab Maliki dan Hambali, aurat terbahagi kepada dua. Yang pertama aurat yang mughallazah, yang keduanya aurat yang mukhaffafah. Aurat yang mughallazah ni apa dia? Aurat yang wajib ditutup, iaitulah kemaluan hadapan dan kemaluan belakang. Bila sebut kata pusat sampai ke lutut itu aurat yang mukhaffafah. Khafif ni maksud dia apa dia? Ringan. Boleh nak tutup, boleh tak mau tutup. Sebab tu depa daripada juzuk bangsa sana tu, daripada Saudi semua tu, kebanyakannya depa semayang dengan seluar pendek tu saja. Sebab paha dia tak termasuk dalam juzuk aurat. Hadis ni riwayat siapa? Hadis ni kuat. Riwayat Al-Bukhari dan Imam Ahmad. Maka nak banding taraf sahih ni, maka dia pakai hadis yang kedua. Sebab kita kena ingat Imam Malik dalam nak menghukum sesuatu hukum, dia akan ambil kebanyakan hujah berdasarkan kepada dalil naqli. Maksud dia apa dia? Sumber dia Al-Quran dan hadis. Hadis dia akan pegang betul kepada hadis yang sahih semata-mata.
Hadis yang kedua tadi, Az-Zahabi kata bahawasanya benda tu termasuk dalam benda ihtiyat. Maka jumhur ulama kebanyakannya memakai hadis yang pertama, iaitu tutup pusat sampai ke lutut. Itu lebih berhati-hati dan lebih sopan. Bahkan thiqah diambil kira. Nah, sebab saya nak bagi tahu di sini ni apa dia? Sah semayang dia tu. Sebab tu kita kena faham. Hari ni benda yang sabit dengan Islam ni mudah. Cumanya kita kena mengaji. Habis tu ustaz saya ni kira jadi imam surau ni lama dah. Duk semayang pakai jubah hangat. Tu saya nak pakai seluar pendek dengan singlet. Ngamak boleh tak? Tak, tadi ustaz yang kata boleh lah ni, saya nak tanya lah. Boleh ke tak? Boleh tu imam. Lepas ni Ustaz Rashid main pakai seluar pendek. Kan? Kau Ustaz Rashid ni lah, Ustaz Rashid di Afrika ni. Kan? Boleh ke tak? Tak boleh. Pasal kamu berwuduk cara Syafi'i, tiba-tiba nak pergi semayang cara Maliki. Tak boleh. Takkan ada beza kok rukun wuduk? Ada lah, pasal itu saya kata tak boleh. Di Mekah boleh? Di Mekah pasal ada masyaqqah wa unwi. Nah, di Mekah dia ada masyaqqah yang menghalang. Tapi di Malaysia ni tak ada masyaqqah apa pun. Lagu saya kata lah, tak ada semayang hormat waktu. Ada orang dia kata, mana boleh tak ada ustaz? Habis tu duduk atas kapal terbang takkan sampai tak semayang kot. Semayang lah. Bukan saya kata tak semayang, semayang. Tapi ayat tak ada ustaz. Mohong duduk ada dalam toilet tu jangan nak basuh. Ngapa? Taklah saya kalau kata kita ambil ayat semayang tak ustaz, dia kena enjin. Hang jadi engineer kapal terbang ke? Nak pergi bahan ayat lagi nak kenal dengan enjin ke apa ke? Sebab tu kena faham sebelum pergi umrah tu pun ustaz dia nanti ajak dah, kadang-kadang dia ajak ayat setengah daripada cawan ni pun cukup untuk nak ambil wuduk. Bukan boleh duk pergi gencah. Satu jemaah saya tu baru ni, dia buka kepala paip dalam apa nama ni, dalam toilet apa nama kapal terbang tu lah. Macam mana buka kat rumah dia. Lecah pada mugara mai cari saya lah pasal saya ketua rombongan. Dia maki, dia kata apa nama stupid ni apa. Kita tak larang dengar. Tutup bilah telinga. Kan? Mak Haji tu dia pergi buka ayat sungguh-sungguh. Tak payahlah. Kan? Sebab tu kita ni tuan-tuan kena mengaji benda-benda ni. Dia ada beza tak rukun wuduk ni tuan-tuan? Ada lah. Tu dia tuan-tuan. Mula kuliah awal pun dah pukul 9 dah. Betul ke jam ni? Betul ya? Tunggu saat nak. Tuan-tuan jangan lari lagi. Tunggu saat. Sikit lagi saya nak hurai. Rukun wuduk ni berbeza mengikut mazhab. Dalam mazhab Imam Syafi'i berapa rukun wuduk tuan-tuan? Berapa? 6 ke 13? Tu jaga tu. Baru ni saya bagi satu kuliah kat satu universiti ni. Depan saya tu full professor lah, associate belakang. Atas tu ni PhD holder biasalah. Seorang tu dia jawab. Ni full professor ni. Saya ustaz ni, saya berpendapat ya, yang kata rukun wuduk ni sepanjang yang saya tahulah, sepanjang saya belajar, dia ada nampak ada orang pandai cakap ni, dia mesti kena ada siapa saya minta tak nak habis umur kau hang cakap elok-elok kan, yang dok tu siapa nak habis umur kita kata, tapi tak katalah depan dia tu kan, kawan profesor kita baru dok ada apa, baru tak sampai dia apa lagi, masters tak ada lagi kan, tapi tak apa, kita dengar hujah dia nak keluar apa. Rukun wuduk ni ustaz yang saya tahulah 13. Yang tu yang saya belajar lah. Wallahu a'lam. Weh, kemas. Dia boleh duduk bersendak buat tak tahu muka bodoh lagu tu ya. Kan macam dia tu di pihak yang benar pula kalau kata saya nampak mampu kot. Rukun wuduk 13 nak basuh apa betih kering dengan paha ke? Rukun wuduk ni ada berapa? 6 saja, 13 tu rukun semayang. Lagu saya mengajak di surau masjid lah, tanya rukun wuduk, tapi tengok jadual ni penuh mengaji ni. 30 hari jadual kuliah tu penuh, ustaz ni kitab ni, ustaz ni tanya-tanya rukun wuduk ada berapa? Ada hak lagi tak senonoh depa main kapek. Tuan-tuan tahu main kapek lagu mana? Kan kapek duk elok dah bulu dia tu. Dia tarik bulu tu bagi naik, sekali dia sapu pula lagu tu. Kita kata ni mana punya 3 suku main ni? Kan? Hang tak mau jawab, tu dah lah. Sebab tu kita ni saya selalu pesan kepada tuan-tuan. Lepas ni kalau kata ada ustaz mana-mana tanya soalan, tuan-tuan kena ada satu critical thinking. Kena ada satu jawapan yang segera.
Pemikiran yang kritikal ni maksud dia apa dia? Apa dia cikgu? Pemikiran yang kira lagu mana kita panggil cepatnya pemikiran ni. Dia jawapan tak semestinya betul. Tu jawapan, kan? Tuan-tuan mengajak macam cikgu dia mengajak MX ke apa. Dia bagi soalan tu belum tentu budak tu jawab betul lagi. Asal ada jawapan. Yang tu kita mau. Kok boleh juga korek bagi markah ke apa ke. Walaupun asal satu tu tak betul, boleh kalau kata 5 markah bagi satu pun jadilah. Ni langsung tak ada. Tu yang kata jawapan tak semestinya betul. Lepas pada ni kalau kata ada ustaz tanya, tuan-tuan rukun wuduk ada berapa? 60. Alhamdulillah. Tak apalah. Dia bukan semesti jawapan kita mesti exactly betul dah. Jawapan kita boleh jadi salah, boleh jadi betul. Sebab kita ni pelajar. Tapi jangan jawab 60. Nampak sangat buta perut tu. Kan? Jawab atas sikit tak apa. Kalau kata 14 ke 20 boleh gagah lagi. 60 ni memang betul-betul punya lah. Hang mai mengaji buat apa pun tak tahu. Kan? Rukun wuduk ni ada berapa? 6 dalam mazhab Syafi'i. Niat, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki, tertib. Tu niat. 6 rukun wuduk tu. Dalam mazhab Imam Hanafi dia ada berapa? Dia ada 4 saja. Basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki. Dia ambil nas daripada Quran dalam surah Maidah tu. Tuhan tak sebut pun niat dan Tuhan tak sebut pun tertib. Ya Allah Ta'ala kata, kalau kata kamu nak hampir kepada salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang tu saja ya Allah Taala sebut. Kalau kata kamu nak hampir kepada salat, buat 4 perkara ni. Apa dia? Yang pertamanya basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki. Mazhab Maliki dia ada berapa? Dia ada 7. 6 tu betul ya dah. 6 tu daripada mula sama macam kita, tapi 1 dia ada tambah. Menyegerakan dan kena menggosok. Jadi dia tak boleh lalu ayat lagu tu saja. Dia kena ni, dia kena gosok. Itu dalam mazhab Maliki. Benda ni kalau kata tuan-tuan nak pergi ke Mekah, dia akan ajak ustaz tu, dia akan bagi taklimat atas 4 mazhab supaya tak jadi kelam kabut. Benda ni tuan-tuan kita nak mengaji di mana? Masjid dan juga surau. Tu sebab tu kita jangan sombong. Kalau kata ustaz tu memang mengajak bab apa pun, dengar apa dia nak kata dulu. Jangan duk kira dia baru mengaji, saya dah semayang lama dah, saya tak mau dengar. Dia tak boleh lagu tu. Sombong lagu tu tak mau. Sebab ilmu ni tuan-tuan, Allah Ta'ala akan tanya. Ada lagi 2 persoalan yang tak sempat nak hurai. Jam dah 9 lebih dah. Tuan-tuan pun duk berkisar tempat duduk ni. Bila dia nak berhenti ni? Lah ni saya nak berhenti dah. Kan? Ada lagi 2 persoalan yang akan kita hurai sabit dengan hadis ni, iaitulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ditanyakan juga wa yus'ala an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, dan juga wa yus'ala an jismihi fima ablah. Badan kamu tu kamu bawa pergi ke mana? Anggota badan kamu tu ke mana? Lidah kamu, telinga kamu, kaki kamu, tangan, semua akan dibawa ke mana? Maka kita akan jumpa pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Saya tak boleh lama tuan-tuan sebab saya ada mayat nak semayang malam ni juga. InsyaAllah kita berjumpa pada bulan hadapan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina wa ashabi Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.